Jadi selepas terjadinya perang Badar ni, ramai musuh Islam yang menonjolkan diri. Makin ramai yang nak hapuskan Islam. Antaranya ialah kaum Quraisy Mekah dan suku-suku Arab yang sokong mereka, dan golongan Yahudi. Mereka ni nak hapuskan Islam sebab ialah yang pertama, berlainan kepercayaan. Yang kedua, sebab kegiatan ekonomi mereka terganggu. Macam apa-apa yang berkaitan dengan agama diorang nak jual jadi tak lakulah sebab makin ramai yang masuk Islam. Golongan yang seterusnya ialah golongan Badui Arab. Golongan Badui Arab ni dia hidup merompak orang, merampas harta benda orang. Jadi dengan kemunculan Islam ni, dia takut Islam akan hapuskan cara hidup diorang ni. Lepas tu golongan yang terakhir ialah golongan munafik. Seperti yang kita tahu, ketua munafik pada waktu itu ialah Abdullah bin Ubay. Dia tak puas hati sebab kalau Islam tak datang Madinah masa tu, dia akan jadi ketua lah dekat Madinah. Tapi disebabkan kedatangan Islam dekat Madinah, Nabi Muhammad yang dipilih sebagai pemimpin. Jadi dengan adanya 4 musuh ni, umat Islam harus jadi lebih berhati-hati. Antara kejadian yang berlaku selepas perang Badar ialah perang Al-Qudr, ataupun ada yang memanggilnya sebagai penawanan Al-Qudr. Ada yang cakap pencorobohan Al-Qudr, tak kisahlah mana, tapi kejadian dia adalah berada di Al-Qudr. Penawanan Al-Qudr ni berlaku apabila salah satu daripada suku Arab lah, nama dia Bani Salim, diorang rancang nak serang kota Madinah betul-betul lepas perang Badar. Perang Badar berlaku pada 17 Ramadan. Yang penawanan Al-Qudr ni berlaku pada bulan Syawal. Kira tak sampai berapa hari pun Nabi Muhammad SAW mendapat maklumat ini daripada risikan umat Islam lah. Kira Bani Salim ni tengah kumpul orang nak pergi serang kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang dan pergi menyerang Bani Salim dulu di Al-Qudr, tempat mereka lah untuk ambil air waktu tu. Jadi Bani Salim pula dapat berita daripada risikan diorang yang Nabi Muhammad SAW datang menyerang mereka. Diorang takut, terkejut. Jadi diorang cabut lari. Diorang tinggalkan tempat tinggal tu. Diorang tinggalkan 500 ekor unta. Ada riwayat mengatakan ada salah seorang daripada mereka, seorang remaja, tertinggal juga sebab cedera. Jadi bila Nabi Muhammad SAW sampai ke Al-Qudr, dah tak ada orang. Cuma ada 500 ekor dan seorang remaja. Remaja tu diambil sebagai tawanan, dan Nabi Muhammad SAW tinggal di situ bersama askar-askarnya selama 3 hari. Selepas 3 hari, Nabi Muhammad SAW pun kembali ke kota Madinah. Kembali ke kota Madinah dengan 500 ekor unta tadi itu sebagai harta rampasan perang. Di sini kita nampak betapa beraninya Nabi Muhammad SAW. Dapat berita terus pergi, padahal waktu tu baru lepas perang Badar. Mesti orang cakap baru lepas perang, mesti ada penat, apa semua mesti ada. Tapi Nabi Muhammad SAW sangat berani, dan kita haruslah selalu mengingatkan perkara itu.